KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Diet dan Nutrisi. Jadi untuk hari ini apa yang akan kita bincangkan adalah tajuk biasa ataupun common issue yang berlaku di kalangan semua orang. Jadi hari ini kita nak sentuh tentang eating disorder ataupun disordered eating. Yang mana ia adalah dua keadaan yang berbeza dan ada kriteria-kriteria tertentu. Untuk eating disorder mudah ataupun kerap berlaku untuk mereka yang berada pada usia muda ataupun remaja. Yang mana mungkin juga di kalangan mereka yang berumur di bawah 25 tahun dan mean untuk mereka yang ada masalah eating disorder ini adalah lebih kurang 14 ke 16 tahun. Ini juga boleh berlaku sama ada kepada atlet maupun bukan atlet. Jadi kita nak tengok kenapa atlet lebih mudah ada eating disorder ni, sebab kita tahu nature of atlet itu sendiri sangat minat kepada sukan, sangat passion kepada sukan dia sendiri dan dia sanggup melakukan apa saja untuk pastikan dia dapat capai apa yang dia inginkan. Jadi dia sangat passion kepada apa yang dia lakukan, dia sanggup bear the pain dan ini menyebabkan atlet itu mudah pergi ke arah eating disorder untuk mencapai matlamat dia. Ada sesetengah sukan mungkin meletakkan yang bentuk tubuh kurang berat badan ataupun kurang lemak, leanness body sebagai salah satu kriteria yang mana kalau kurus, kalau kecil ia boleh meningkatkan performance. Dan ini adalah antara punca-punca juga mengapa atlet mudah untuk ke arah eating disorder ataupun disordered eating itu sendiri. Untuk dari segi kita bezakan secara jantina, ramainya mereka yang perempuan 80 hingga 95% adalah mereka mengalami masalah eating disorder berbanding dengan lelaki. Jadi kalau kita pergi lebih dalam kepada sukan itu sendiri, apa antara sukan-sukan yang mungkin akan ada masalah eating disorder ataupun disordered eating ini di kalangan atlet mereka. Antaranya sukan-sukan yang kita katakan aesthetic sport. Aesthetic sport ni sukan-sukan yang mana kita nak nampak dia punya seni, dia punya art. Jadi macam gym ramah, gymnas, diving, itu antara sukan-sukan yang mungkin akan ada menyebabkan ke arah eating disorder. Selain daripada itu, sukan-sukan yang mana dia menekankan kalau kurang berat badan, anda akan lebih perform. Anda akan mendapat better performance. Antaranya sukan-sukan yang menyebabkan long distance running, yang tekankan untuk ada lower body mass, ataupun sukan yang melibatkan weight kategori. Ini lagi satu sukan bila dia melibatkan weight kategori, melibatkan atlet menjaga makan ataupun mengadakan makanan yang tidak sihat untuk capai matlamat dia untuk perform dalam sukan-sukan weight kategori tersebut. Jadi ini antara punca-punca ataupun sedikit background tentang eating disorder ataupun disordered eating di kalangan atlet kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Seterusnya kita akan lihat antara faktor-faktor ataupun stress factor yang mungkin menyebabkan atlet mengalami eating disorder ataupun disordered eating. Antara punca ataupun stres-stres yang mungkin ke arah eating disorder antaranya disebabkan oleh injury itu sendiri. Sebab atlet bila dia injured, dia mungkin akan mengawal certain pemakanan untuk mengelakkan kenaikan berat badan ataupun kenaikan lemak di dalam tubuh badan dia. Ataupun atlet itu sendiri berada berjauhan dengan keluarga untuk kali pertama. Jadi bila berlakunya begini, secara tidak langsung atlet akan ada perubahan dari segi cara makan yang mana boleh mendorong atlet untuk ada disordered eating. Selain daripada itu, perubahan environment juga menyebabkan atlet itu cenderung untuk mengubah cara makan. Contohnya bertukar coach, bertukar coach mungkin jadi satu reason menyebabkan dia rasa susah untuk dikekalkan corak pemakanan yang sama. Itu antara stres-stres yang mungkin berlaku yang mana mendorong atlet itu untuk ke arah corak pemakanan yang tidak sihat. Jadi kejap lagi kita akan tengok sebenarnya apakah itu disordered eating ataupun eating disorder itu sendiri. Kita pergi kepada disordered eating. Disordered eating ini lebih kepada behavior ataupun tindakan-tindakan ataupun cara-cara tabiat pemakanan yang tidak tepat, tidak bagus. Okey, jadi itu adalah disordered eating. Jadi disordered eating mungkin skip meal, dia tak makan, dia muntahkan balik makanan yang dia ambil makanan dengan terlalu banyak, dia ambil certain produk, ambil steroid, ambil suplemen tertentu untuk bentuk badan yang dia idamkan. Mungkin juga dia tolak satu-satu jenis makanan, tidak makan makanan-makanan tertentu. Pengamalan disorder eating ini dia boleh lead kepada eating disorder itu sendiri. Tapi kita kena faham yang eating disorder sebenarnya ialah kalau dari segi takrifan ataupun definition, clinical eating disorder adalah psychological punya problem. Okay, so definition untuk eating disorder itu sendiri dia tertakluk dalam satu guidelines yang ditetapkanlah di DSM-5, kita panggil guideline dari segi medical guidelines untuk kita dapat takrifan ataupun definition kepada elemen-elemen ataupun keadaan-keadaan eating disorder yang diletakkan di dalam DSM-5 ini, yang mana ia adalah satu guidelines ataupun panduan. Jadi kita boleh tengok sebenarnya yang paling common adalah anorexia nervosa dan juga bulimia nervosa. Ada lagi beberapa nama yang lain untuk dalam kategori eating disorder, tapi ini yang paling common dan paling banyak berlaku. Apa kriteria anorexia nervosa ini? Mereka yang ada anorexia nervosa ini dia nakkan berat badan yang sangat kurang daripada normal population untuk umur tersebut. Jadi dia aim untuk ada berat badan yang sangat rendah. Itu adalah kriteria yang pertama. Kemudian mereka yang ada anorexia nervosa juga dia akan rasa yang dia takut nak tambah berat badan, dia takut juga nak tambah fat. Dia fear of gaining weight, dia takut untuk ada pertambahan dari segi perubahan berat badan dia. Dan lagi satu kriteria mungkin mereka yang ada anorexia nervosa tak datang menstrua dalam tempoh 3 bulan. Okey, seterusnya tentang bulimia nervosa, dia adalah keadaan yang berbeza dengan anorexia tadi, yang mana kalau bulimia nervosa ini dia berat badan dia tak semestinya rendah, dia mungkin sama ataupun lebih. Kemudian untuk bulimia juga dia mungkin mengamalkan binge eating. Okay, binge eating itu adalah dia makan dalam satu kuantiti yang banyak dalam satu tempoh yang ditetapkan berbanding dengan orang lain. Contohnya dalam tempoh 2 jam kita mampu makan 2 hidangan makanan, tapi untuk orang yang bulimia mungkin dalam tempoh 2 jam dia makan 4 hingga 5 hidangan makanan. Jadi dia jumlah ataupun kuantiti yang dia makan itulah berlebihan berbanding dengan orang normal yang lain. Dan setelah dia makan tu dia akan compensate balik. Sebabkan tadi makan banyak, dia tak nak tambah berat, dia akan cuba untuk buang balik makanan yang dia makan tersebut dengan cara pelbagai cara. Sama ada dia muntahkan semula, sama ada dia ambil laxative ataupun diuretic agent untuk dia keluarkan balik, ataupun dia mungkin boleh juga dia exercise ataupun senaman yang berlebihan. Dan eating disorder ini sekiranya tidak terkawal dan dia adalah mental illness sebenarnya, boleh membawa kepada
kematian. Jadi untuk prevention yang paling baik di kalangan atlet, kena ada pendidikan yang mencukupi. Education sangat penting tentang makanan itu sendiri. Kemudian elakkan untuk letakkan body image itu sebagai sasaran. Tak semestinya leanness, tak semestinya turun berat badan ataupun terlalu ringan akan membantu untuk meningkatkan performance. Itu antara langkah yang boleh kita prevent, kurangkan semua risiko-risiko disordered eating behavior yang ada di kalangan atlet. Jadi kalau kepada performance, ini penting untuk kita tengok sebab bila ada masalah eating disorder, atlet akan kurang lean body mass. Lean body mass akan terganggu, kemudian akan menyebabkan atlet tak ada muscle strength, akan kurangkan aerobic endurance, akan mengurangkan performance, blood flow ataupun blood circulation akan menjadi kurang baik untuk atlet, kemudian akan kurang banyak nutrien. Seterusnya, atlet akan ada banyak miss training sebenarnya disebabkan oleh eating disorder itu menyebabkan atlet sakit dan tak dapat perform dengan baik. Itu antara kesan-kesan buruk kepada kesihatan atlet dan juga kepada performance atlet disebabkan oleh mengamalkan eating disorder. Dan kita kena faham yang kadang-kadang atlet tu dia tak tahu pun dia ada eating disorder. Jadi bila dia tak faham ataupun tak tahu, sebenarnya orang di sekitar atlet itu sendiri yang boleh membantu atlet itu untuk menyedarkan atlet yang dia memerlukan intervensi dari segi pemakanan kerana dia ada masalah yang disebutkan tadi. Masalah takut pada makanan, masalah suka makan makanan yang tertentu, dia dah asingkan makanan yang baik dengan makanan yang tak baik. Dia ada satu stigma terhadap makanan-makanan tertentu. Itu yang kita kata disordered eating behavior. Jadi siapa yang boleh bantu atlet ini adalah orang-orang yang terdekat dengan atlet tersebut, sama ada kawan-kawan, family members ataupun coach sendiri ataupun medical people yang boleh membantu atlet supaya dapat reverse eating disorder dan pulihkan atlet ini untuk berada pada fasa recovery dan membuang masalah eating disorder yang berlaku di dalam atlet tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagi mengenal pasti mereka yang ada eating disorder ataupun disordered eating behavior, ada beberapa metod ataupun kita boleh pakai kat sini. Antara yang kalau dari segi medical punya side, kita ada beberapa questionnaire yang diberikan kepada mereka untuk kenal pasti sama ada dia ada masalah itu ataupun tidak. Cuma bila kata self punya questionnaire ni kadang-kadang atlet tak nak bagi kerja atau mereka tak nak bagi kerjasama. Jadi ada oriented yang paling sesuai, ada satu questionnaire tu dia lebih tersusun dan dia dilakukan oleh mereka yang pakar untuk dapatkan maklumat-maklumat berkaitan corak pemakanan atlet itu sendiri, perception atlet tentang bentuk badan dan maklumat-maklumat yang berkaitan. Tapi itu adalah dari segi medical practitioner yang
kita perlukan yang pakar untuk kenal pasti sama ada masalah eating disorder ataupun tidak. Untuk mereka yang di sekitar, katalah orang-orang yang nampak ni, apa antara warning sign sebenarnya yang boleh kita dapat, yang mana kita boleh nilai yang kita nak referkan dia nanti kepada orang yang lebih pakar. Jadi kita mungkin akan nampak dari segi dia punya physical changes dia. Kita nampak tiba-tiba kita nampak dia terlalu kurus, ada penurunan berat badan yang terlalu drastik. Kemudian dia selalu letih, dia selalu sakit kepala, selalu macam nak pengsan. Itu antara yang kita akan nampak dari segi physical changes atlet itu sendiri. Itu antara yang kita perlu alert sebagai mereka yang rapat untuk pastikan kita boleh bantu kawan-kawan kita tadi yang ada masalah eating disorder. Apa cara yang kita boleh bantu? Kita boleh referkan ataupun discuss dengan family members untuk bawa kepada yang berjumpa dengan psikologis ataupun psikiatrik. Kemudian dia akan bawa untuk jumpa dengan dietitian ataupun nutritionist, yang mana dengan cara itu disebabkan eating disorder adalah masalah kepada mental illness juga. Jadi jumpa orang-orang yang betul ini dapat menjaga emosi mereka yang ada masalah eating disorder ni. Jadi dia perlu ada teamwork untuk membantu mereka yang ada eating disorder untuk improvekan balik dia punya perception terhadap makanan, improvekan balik dia punya emotion terhadap makanan, dia punya psychological terhadap makanan, the mental dan juga peranan dietitian dekat sini untuk pastikan dia ada approach kepada seseorang tu untuk betulkan dia punya eating habit. Dia tak boleh kata say no kepada makanan tu, tapi cuba untuk betulkan supaya atlet itu boleh mengubah habit-habit ataupun disordered eating habit itu sendiri ke arah yang lebih baik dan keluar daripada masalah eating disorder. Jadi ia adalah peranan banyak pihak dan mungkin juga mengambil masa dalam satu-satu tempoh untuk atlet itu betul-betul recover. Dia boleh recover tapi mungkin mengambil masa bergantung kepada cara bagaimana approach yang dibuat dan juga support daripada orang sekeliling. Jadi support tu perlu datang daripada treatment yang diambil tu, support tu perlu datang daripada keluarga ataupun family members sebab ini adalah orang yang paling rapat dengan atlet, dan juga teammate juga coach. Jadi teammate dengan coach perlu sama-sama bantu atlet untuk ada corak pemakanan yang lebih baik dan tidak ada masalah-masalah eating disorder dan ke arah itu yang mana ia terlalu melihat bentuk badan, image badan ataupun berat badan sebagai satu indikator untuk dia perform dengan lebih baik. Jadi dengan adanya prevention, dengan adanya pendedahan, dengan adanya education dan juga peranan mereka di sekeliling, semestinya ia dapat membantu atlet untuk keluar daripada kemelut eating disorder ini sendiri. Semoga adik-adik yang berada dekat rumah tak ada masalah eating disorder dan mengamalkan pemakanan yang lebih baik. Okey, jumpa lagi.
TV KPM